Salam sejahtera, anda bersama saya Naluda dalam Fokus minggu depan, dan untuk minggu akan datang dengan pembukaan semula sekolah selepas cuti selama seminggu. Kami ingin memberi tumpuan kepada isu pendidikan. Ini ketika Kementerian Pendidikan atau KPM sedang menilai semula subtopik yang dilihat dan dikatakan terlalu berat dan tidak selari dengan keperluan murid. Ini laporannya di astroawani.com. Jadi, sehubungan dengan itu, KPM ketika ini sedang menjalankan satu tinjauan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 secara dalam talian mulai 25 Ogos hingga 15 September 2023, dan anda boleh sertai dalam tinjauan ini melalui pautan www.bit.ly palang kurikulum kita 2027. Dan tinjauan yang dilaksanakan bahagian pembangunan kurikulum KPM ini membabitkan kurikulum di peringkat prasekolah, rendah dan juga peringkat menengah. Dan secara keseluruhannya terdapat 6 bahagian dalam tinjauan ini yang perlu diisi oleh responden, membabitkan soalan secara objektif ataupun subjektif. Dan tinjauan dilaksanakan bermula sejak 25 Ogos hingga 15 September dengan lebih 11,000 responden sudah pun mengambil bahagian setakat minggu lepas. Jadi untuk jam ini kami ingin mengupas lebih lanjut mengenai dengan keperluan untuk menilai semula kurikulum dan silibus, khususnya melihat kepada subjek-subjek yang dikatakan terlalu berat ataupun tidak selari dengan keperluan ketika ini. Dan bersama saya untuk mengulas dengan lebih lanjut, bersama saya Dr. Anwar Ahmad, pakar pendidikan UPM. Terima kasih Dr. Anwar sudi bersama kami di Astro Awani dalam Fokus minggu depan jam ini. Pertama sekali, pandangan Dr. Anwar melihat kepada usaha KPM untuk menilai semula kurikulum, khususnya melihat kepada apa yang dikatakan subtopik yang berat dan tak selari dengan keperluan murid. Pandangan doktor bagaimana? Baik, terima kasih Naila. Yang pertama sekali kita mengucapkan terima kasih kepada KPM kerana telah memberikan respon kepada permohonan ataupun rayuan daripada pihak masyarakat, khususnya ibu bapa, guru-guru, supaya kurikulum dapat direview ataupun disemak semula. Dan alasan ataupun perkara yang ditegaskan adalah dikatakan silibus ini tinggi, padat dan menjadi sukar kepada murid-murid. Sehingga kan ramai murid-murid yang dikatakan mengikut ibu bapa, guru-guru hilang motivasi, hilang minat untuk belajar, dan kesan ini dilihat akan berpanjangan jika tidak diambil tindakan. Jadi apabila KPM telah mengadakan satu tinjauan untuk melihat subtopik yang berkaitan dengan kurikulum ini, saya ucap terima kasih kerana respon ini sebenarnya menunjukkan KPM mahu melakukan sesuatu yang terbaik untuk pendidikan anak-anak kita. Dan kita tahu bahawa tinjauan ini akan mengambil masa yang panjang, dan ibu bapa, guru-guru, orang awam boleh juga mengisi borang itu. Saya juga telah mengisinya. Dan kita akan dapati apakah hasil dapatan daripada kajian ini. Cumanya mungkin ada beberapa perkara yang menarik apabila KPM melaksanakan kajian ini. Yang pertamanya sebenarnya dalam perbincangan berkaitan sama ada menentukan kurikulum ini berat ataupun tidak, sebenarnya kita perlu memberikan tugasan ini kepada pakar-pakar pembangunan kurikulum selepas tinjauan ini dilakukan. Dan saya sebenarnya mengharapkan tinjauan yang dilakukan oleh KPM ini bukan hanya sekadar untuk melihat kurikulum yang dikatakan berat, tetapi sepatutnya KPM melaksanakan satu tinjauan untuk melihat apakah harapan, aspirasi, keinginan dan juga rasa cita-cita ibu bapa tentang bentuk pendidikan anak-anak mereka selepas 2025. Itu yang lebih penting sebenarnya. Kita ingin melihat hasrat dan juga harapan ibu bapa kita, apakah aspirasi mereka dalam KPM melaksanakan sistem pendidikan negara kita selepas tamatnya plan pembangunan pendidikan 2013-2025. Saya dalam tinjauan saya mendapati begitu tinggi sekali harapan ibu bapa untuk melihat sistem pendidikan kita berada jauh di hadapan, terutamanya dalam menyediakan prasarana, infrastruktur, guru-guru yang berkesan, silibus yang lebih fleksibel, silibus yang lebih mengutamakan keperluan dan prestasi ataupun kecenderungan anak-anak. Dan juga yang paling penting sekali, ramai ibu bapa inginkan sistem pendidikan kita diteraskan kepada pendigitalan pendidikan. Kerana mereka merasakan digital pendidikan ini akan menjadi teras utama kepada pelaksanaan pendidikan, dan kita akan dapati anak-anak kita setanding apabila kita bandingkan prestasi mereka dengan anak-anak di negara yang lain yang juga mendapat pendigitalan pendidikan yang baik. Jadi pada saya sepatutnya selain daripada
tinjauan hanya berkaitan dengan silibus dan subtopik ini, saya rasa yang lebih mendesak sekarang adalah untuk KPM mengetahui apakah sebenarnya aspirasi, kehendak, cita-cita ibu bapa dan rakyat terhadap sistem pendidikan negara pasca 2025 nanti, Naila. Jadi Dr. Anwar sifatkan ini sebagai satu langkah yang amat dinanti-nantikan ramai pihak, guru, ibu bapa dan tentunya murid sekolah sendiri. Bila sebenarnya kali terakhir kita lihat berlaku rombakan ataupun perubahan besar-besaran dalam aspek silibus atau kurikulum sekolah? Baik, kali yang terakhir adalah pada tahun 2017. Kita melakukan semuakan semula pada kurikulum kita. Tetapi semuakan yang dilakukan pada 2017 sebenarnya masih lagi mengekalkan kurikulum yang kita bina pada tahun 2012. Dan saya fikir itu berlaku 10 tahun yang lalu. Dan sudah sampai masanya untuk kita benar-benar melakukan bukan sahaja setakat semuakan ataupun sekadar aksesori, tetapi kita benar-benar memerlukan satu kurikulum yang serba baru, serba masa depan, kalis tentang cabaran dan juga perkara-perkara yang mungkin tidak kita jangkakan pada masa depan. Saya bagi contoh, apabila kita berhadapan dengan pandemik COVID 2020-2022, apabila sekolah ditutup, kita berhadapan dengan isu sekolah ditutup antara yang paling lama di negara, di kalangan negara-negara Asia. Anak-anak kita berhadapan dengan keciciran dan kita sebenarnya tidak bersedia berhadapan dengan sekolah ditutup seperti itu. Kerana apa kita berhadapan dengan isu itu? Kerana silibus kita yang rigid, yang terlalu standardized, kita panggil kurikulum standard sekolah menengah, sehingga tidak ada fleksibiliti menyebabkan kesukaran untuk pihak pelaksana khususnya guru-guru untuk mengadaptasi keupayaan mereka dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Saya mengharapkanlah kurikulum yang akan dibina nanti yang serba baru ini mempunyai diberikan kuasa ataupun diberikan autonomi kepada guru-guru dalam merancang, melaksana dan juga memastikan pendidikan itu selari dengan keperluan murid di kawasan masing-masing. Murid di kawasan bandar besar mempunyai sekolah yang hebat, mungkin keperluannya berbeza dengan masyarakat ataupun murid-murid di kawasan kampung, pedalaman dan sebagainya. Jadi kita harapkan satu bentuk kurikulum baru yang lebih fleksibel, yang lebih berkalis masa depan, yang lebih memberikan perhatian kepada keperluan murid, bukannya semata-mata untuk menyediakan kurikulum yang standard untuk semua orang, semua murid. Dr. Anwar kata Dr. Anwar sendiri sudah pun mengambil bahagian dalam tinjauan KPM untuk kurikulum baharu ini, dan tadi Dr. Anwar banyak menekankan tentang soal fleksibiliti dalam sistem ataupun dalam silibus dan kurikulum sekolah merujuk kepada apa yang berlaku ketika pandemik COVID-19. Dr. Anwar ketika mengisi dan mengambil bahagian dalam tinjauan itu, apa yang doktor tekankan dalam tinjauan itu? Apa harapan doktor sendiri dalam perubahan kurikulum ini? Ya, yang pertama sekali yang saya ingin lihat adalah kurikulum itu bukan lagi kurikulum yang berorientasikan peperiksaan. Kita telah berubah daripada sistem peperiksaan apabila kita membatalkan ataupun memasukkan UPSR, kita memasukkan PT3, kita ingin membina satu sistem pendidikan yang berteraskan kepada aktiviti pembelajaran. Murid-murid sekarang dinilai berasaskan aktiviti mereka di dalam bilik darjah melalui pentafsiran bilik darjah. Jadi aktiviti akan menjadi kerangka utama pelaksanaan pendidikan. Tetapi jika guru-guru masih menggunakan kurikulum yang berbentuk lama, yang berteraskan kepada peperiksaan, guru-guru tidak ada kemungkinan ataupun fleksibiliti untuk mereka merancang, merangka kepada satu bentuk aktiviti yang berteraskan PVD. Sebab dahulu kita menggunakan peperiksaan. Jadi guru mesti menghabiskan sukatan. Sukatan kita juga banyak sebab kalau kita membuat perbandingan, negara-negara yang menggunakan sistem peperiksaan berpusat, memang kurikulumnya adalah barat, adalah sukar, adalah tinggi kerana ia bertujuan untuk memastikan murid-murid itu dapat kita lihat perbezaan pencapaian mereka. Tetapi di dalam aktiviti, apabila sistem pendidikan kita berteraskan aktiviti, yang dilihat itu bukan hanya kurikulum yang berat itu, yang tidak sepatutnya berlaku. Tetapi bagaimana murid-murid dapat menunjukkan kemahiran mereka dalam aktiviti, guru-guru mempunyai ruang masa yang cukup untuk merancang aktiviti dan peruntukan untuk melaksanakan aktiviti itu juga mesti disediakan oleh pihak kerajaan. Tetapi ini tidak disediakan. Kalau kita lihat rungutan guru-guru, ramai guru mengatakan kami ingin melakukan aktiviti tapi kami perlu menyediakan peruntukan,
kami perlu mengeluarkan duit poket sendiri untuk membeli bahan-bahan dan sebagainya. Jadi pada saya apabila KPM membuat keputusan untuk memansuhkan UPSR, memasukkan PT3 dan menjadikan PBD itu sebagai sebahagian tujuan penilaian ataupun taksiran murid-murid, peruntukan juga harus diberikan untuk guru-guru menyediakan aktiviti di dalam bilik darjah. Nara. Ya. Dr. Anwar, apabila saya melihat perbincangan mengenai dengan soal perubahan kurikulum ini tentunya di media sosial, ada saja pihak yang tentunya akan mengatakan setiap kali tukar saja tapuk kepimpinan akan ada perubahan baharu dalam sistem pendidikan, dan tentunya ada pihak yang tidak berberapa suka dengan perubahan ini dan ingin perkara itu kekal seperti biasa. Apa mungkin kesannya apabila kita melihat kurikulum ini tidak berubah, tidak mengikut peredaran masa? Baik, yang pertama, perubahan kurikulum tidak tergantung kepada perubahan kepimpinan. Sama ada kepimpinan politik ataupun kepimpinan di KPM. Kerana perubahan kurikulum ini berlaku mengikut kitarannya, iaitu 6 tahun untuk sekolah rendah dan 5 tahun untuk sekolah menengah. Barulah kita boleh membuat perubahan pada kurikulum. Sebab kita tidak mahu mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran selama mana kohort pelajar itu berada di tahun kurikulum itu. Misalnya, mereka masuk pada tahun 1 mereka menggunakan kurikulum KSSR, maka sehinggalah tahun 6 mereka akan tetap menggunakan kurikulum yang sama. Kita tidak mengubah mengikut keperluan ataupun kehendak masing-masing. Jadi perubahan kurikulum itu mempunyai satu sistem yang jelas, tempoh masa yang telah ditetapkan dan kita bersetuju dengan kaedah itu. Apa yang mungkin menjadi isu kepada kita adalah apabila berlakunya perubahan kurikulum, kita harus melihat apakah yang diperlukan untuk murid-murid ataupun generasi kita untuk tempoh 5-10 tahun yang akan datang. Sebab itu pengubahan kurikulum ini bukan hanya datang daripada guru-guru, bukan hanya datang daripada pensyarah di universiti, tetapi juga mesti datang daripada pemain industri, mesti datang daripada syarikat-syarikat, malah juga pihak-pihak yang berkepentingan di dalam menentukan sumber manusia yang akan dihasilkan daripada sistem pendidikan kita ini sesuai untuk pada masa depan. Jika ia tidak dilakukan begitu, jika tidak dilibatkan lebih ramai pemegang taruh selain pada ibu bapa, guru-guru, pakar-pakar pendidikan, pemain industri, kita akan dapati bahawa pembinaan silibus atau kurikulum itu pasti akan ada kekurangannya kerana sumber maklumat yang kita tidak peroleh daripada pemegang-pemegang taruh yang lain. Jadi saya harapkan pada tahun 2025 dan ke atas, apabila kita melaksanakan kurikulum baru, semua perkara-perkara ini telah diambil kira dan dipastikan bahawa kurikulum yang baru ini benar-benar boleh menjadikan sistem pendidikan negara kita berdaya maju untuk tahun-tahun yang seterusnya. Ella. Okey, banyak lagi yang kita nak kupaskan, terutamanya melihat kepada fasa yang Dr. Anwar katakan itu selepas 2025, apa yang perlu diberi tumpuan dalam pembentukan kurikulum baharu ini, melihat kepada zaman akan datang, apa mungkin keperluan dalam pasaran pekerjaan untuk tahun-tahun akan datang. Itu kita akan bincangkan selepas ini. Kita akan beristirahat seketika, jangan ke mana-mana. Bertemu kembali dalam Fokus minggu depan. Untuk jam ini saya masih lagi bersama dengan Dr. Anwar Ahmad, pakar pendidikan UPM, untuk kongsikan pandangan mengenai dengan usaha dan inisiatif Kementerian Pendidikan atau KPM untuk jalankan tinjauan bagi membentuk dan membangunkan kurikulum baharu untuk tahun-tahun akan datang. Dan tadi Dr. Anwar banyak menekankan tentang aspirasi dan kehendak ibu bapa dan juga guru untuk sistem pendidikan, bukannya sekarang tetapi melihat kepada masa depan untuk tahun-tahun akan datang, khususnya selepas tahun 2025. Malah tinjauan KPM ini juga menyifatkan ataupun melabelkannya sebagai kurikulum kita 2027. Jadi dalam hal ini kita perlu melihat ke hadapan untuk tahun-tahun akan datang, bukannya melihat kepada sistem pendidikan ketika ini. Bagi Dr. Anwar sendiri, melihat kepada pembangunan kurikulum ini, apa yang Dr. Anwar melihat antara kemahiran, subjek ataupun subtopik yang perlu ada untuk murid kekal relevan dalam sistem pendidikan berapa tahun akan datang ini? Baik, saya fikir perubahan kurikulum ini berpusatkan kepada perkembangan murid. Dan perkara yang paling penting apabila kita memahami tentang perkembangan murid adalah berkaitan, kita harus mengenal pasti, kita harus meraihkan
dan kita juga harus menerima bahawa murid itu tidak sama antara satu dengan yang lain. Dan setiap murid ada kepelbagaian sendiri, ada bakatnya sendiri, ada kebolehan mereka sendiri, dan harus itu yang diangkat dalam sistem pendidikan negara kita. Dan misalnya saya selalu menyebut bahawa untuk peringkat rendah misalnya, kita bukan dari segi prinsip pendidikan sekolah rendah, kita bukanlah mencari murid yang terbaik di kalangan yang ada di sekolah tersebut. Tetapi kita ingin mencari apakah yang terbaik dalam setiap individu murid. Jadi sistem pendidikan kita tidak boleh lagi dibina atas mencari yang terbaik, tetapi untuk membina yang terbaik dalam setiap individu murid itu. Sebab itu pada saya antara perkara yang mesti berubah adalah fokus kita adalah kepada pelajar. Yang pertama, ataupun pada murid. Yang keduanya, kita harus membina satu kurikulum yang fleksibel di mana guru-guru akan menjadi teras kepada pelaksanaan, perancangan kepada kurikulum tersebut. Jadi mereka tahu apakah yang terbaik untuk murid-murid mereka. Dan kalau kita berjumpa atau berbincang dengan rakan-rakan industri, ada beberapa perkara yang selalu mereka tekankan apabila mereka mahu daripada sumber manusia ataupun calon-calon pekerja mereka. Mereka mahukan calon-calon mereka ini mempunyai tahap komunikasi yang baik. Bukan sahaja dalam satu bahasa tetapi 2 atau 3 bahasa. Mereka memerlukan calon-calon yang sebegitu. Mereka juga memerlukan calon-calon yang literate ataupun celik digital yang tinggi, yang mesti diberikan kepada murid-murid kita. Jadi kita boleh nampak sebenarnya apakah keperluan, kehendak, aspirasi yang diharapkan oleh ibu bapa, oleh pemain-pemain industri, dan kita harus mengambil ini sebagai satu bentuk garis panduan kepada kita dalam kita merencanakan kurikulum yang baru ini. Bukan lagi waktunya untuk kita melihat satu kurikulum yang standard untuk semua orang. Bukan lagi satu sistem yang kita anggap sebagai satu sistem yang sesuai untuk semua murid-murid. Kita harus berdaya saing, kita harus bersedia untuk melakukan perubahan dengan membina satu kurikulum yang anjal, kurikulum yang memberikan ruang yang lebih pada guru-guru untuk membuat keputusan. Dan saya yakin dengan kaedah-kaedah ini, maka sistem pendidikan kita akan benar-benar memenuhi keperluan, kehendak dan juga dapat mencungkil bakat, potensi dan kebolehan murid-murid kita. Yalah. Ya, saya tertarik dengan idea untuk mengangkat konsep individuality itu untuk mencari potensi dalam setiap murid, mencari potensi terbaik dalam setiap murid dan bukan sekadar untuk mencari siapa pelajar terbaik itu. Tentunya satu isu juga yang kita lihat dalam sistem pendidikan ketika ini. Dalam hal ini kita juga tahu antara cabaran adalah untuk melihat ataupun distinguish signifikan antara subjek yang kita tahu di mana sistem pendidikan selalunya menekankan kepentingan subjek-subjek STEM, sains dan matematik dan sebagainya. Sebaliknya kita lihat subjek-subjek seperti kewangan, perakaunan, ekonomi, social science itu semuanya dimasukkan bawah arts stream. Bagaimana pula melihat kepada hal ini antara STEM dan juga arts stream itu perlu mungkin diangkat bukan sebagai dua cabang yang berbeza tetapi untuk mencari potensi dalam setiap subjek itu. Baik, sebenarnya menarik sebab ada sudah negara jiran kita yang telah pun memasukkan aliran arts dengan sains ni, di mana murid-murid mereka boleh memilih apa saja subjek yang mereka minat bergantung kepada kecenderungan murid-murid itu dan apa yang mereka cita-citakan. Jadi kita akan lihat pada tahun 2024 ada negara di jiran kita di selatan negara kita yang akan memulakan apa yang dipanggil sebagai subjek yang berteraskan kepada keperluan murid. Jadi murid itu mungkin ambil STEM, mereka juga ambil sastra, ambil bahasa dan sebagainya. Jadi sudah tidak ada lagi jalur-jalur pemilihan aliran kerana pada mereka seseorang subjek itu ataupun seseorang murid itu tidak terbina atas asas dia sains ataupun dia sastra ataupun dia bidang keusahawan dan sebagainya. Pemikiran aliran sains sastra ini datangnya daripada pemikiran perkilangan ataupun industri yang kita mulakan pada tahun 70-an dahulu. Pada waktu itu memang kita memerlukan satu pengaliran murid-murid aliran sains, aliran sastra kerana kita memerlukan guna tenaga manusia dalam bidang aliran sains yang lebih ramai. Begitu juga dengan bidang-bidang berkaitan dengan perdagangan, ekonomi dan sebagainya. Tetapi hari ini saya rasa yang dicari oleh industri bukan lagi hanya orang yang mahir sains, tetapi mereka yang mahir sains, tetapi juga mereka yang mempunyai nilai-nilai kemanusiaan, bahasa yang tinggi
dan juga berbagai perkara-perkara yang lain selain daripada hanya mahir dalam sains saja. Jadi pada saya, industri akan memberikan respons apabila kita membuat perubahan, kerana mereka tahu di akhirnya mereka tahu apakah keperluan, apakah keinginan yang mereka dah harap daripada satu sistem pendidikan. Dan insya-Allah kita juga mengharapkan di negara kita pada silibus yang akan datang, pada kurikulum yang akan datang, tidak ada lagi pengaliran mengikut aliran, tetapi kita mengharapkan semua murid-murid berpeluang untuk belajar apa sahaja mereka suka, apa sahaja yang mereka cenderung, walaupun mereka mungkin pelajar aliran sains, tetapi mereka juga boleh memilih aliran subjek-subjek yang lain, sama ada subjek bahasa, subjek sejarah, subjek yang tidak berkaitan dengan sains. Kerana pada akhirnya kita mengharapkan satu sistem pendidikan yang membina kemenjadian murid yang sebenar, bukan lagi memisah-misahkan mereka mengikut aliran-aliran tersebut. Jadi kita harapkan sistem yang akan datang, yang saya sebut awal tadi, lebih fleksibel. Murid boleh memilih apa yang mereka harapkan, dan itu akan benar-benar menjadi satu yang disebut kurikulum kita. Naila. Ya, tentunya itu situasi yang sangat ideal. Itulah harapan besar yang diharapkan oleh murid-murid untuk mereka memilih apa sahaja yang mereka ingin belajar. Tetapi itu bukan hakikatnya ketika ini, di mana pelajar masih lagi perlu melihat kepada keperluan industri. Seperti yang Dr. Anwar katakan, apabila banyak penekanan diletakkan pada bidang STEM itu, pada ketika itu negara amat memerlukan keperluan dan kemahiran dalam bidang STEM. Tetapi kalau kita melihat dalam keadaan ekonomi semasa, dalam pasaran pekerjaan sekarang ini, adakah murid-murid dibenarkan dan patut dibenarkan untuk memilih apa sahaja yang mereka ingin belajar, melihat kepada isu skills mismatch? Adakah ekonomi negara bersedia untuk situasi itu? Ya, kalau kita mempunyai sekarang ini berhadapan dengan pendigitalan pendidikan, saya lihat banyak daripada pelajar-pelajar saya di universiti, walaupun mereka daripada aliran sastra, sekarang ini mereka bekerja di perbankan, di sektor kewangan dan sebagainya. Saya bertanya pada mereka, adakah mereka berhadapan dengan masalah? Mereka kata mereka perlu menjalani beberapa latihan dan akhirnya mereka menguasai dengan baik. Pertamanya kerana banyak perkara-perkara yang berlaku dalam industri ini telah didigitalkan. Banyak yang telah memberi bantuan dari segi pemahaman mereka bagaimana nak melaksanakan perkara-perkara itu. Jadi pada saya, pada masa depan, pengaliran pelajar mengikut aliran sastra, sains, ini bukan lagi satu yang perlu diberikan keutamaan. Malah sebenarnya kalau kita lihat pada tahun 2018, ketika itu Menteri Pendidikannya adalah Dr. Mazli Malik, beliau telah pun membawa cadangan untuk kita memasukkan aliran ini dan memberi peluang untuk murid-murid memilih apakah subjek-subjek yang menjadi keutamaan mereka, minat mereka, dan mereka ingin explore, ingin mendapat lebih banyak info berkaitan dengan silibus itu. Pada saya, itu adalah cara bagaimana kita menguruskan motivasi murid untuk terus belajar, kerana mereka akan belajar, mereka akan berminat, mereka akan mahu lebih banyak ilmu kerana itu yang mereka pilih, dan itulah yang menjadi keutamaan dan minat mereka dan kecenderungan mereka. Naila. Okey, Dr. Anwar, kita berbaki 1-2 minit saja lagi, tetapi akhir sekali, apa pandangan Dr. Anwar yang perlu diambil kira oleh KPM bergerak ke hadapan? Sekarang ini kita lihat banyak sesi libat urus diadakan bersama dengan ibu bapa, bersama dengan guru, tinjauan juga diadakan dan terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia, setiap lapisan masyarakat. Tetapi apa mungkin satu aspek perkara yang perlu diambil kira untuk melakukan perubahan yang begitu besar dalam kurikulum untuk murid kekal relevan untuk tahun-tahun akan datang? Baik, terima kasih Naila. Yang pertama sekali, saya juga bersetuju dengan Naila. KPM sekarang ini lebih banyak uruskan berbagai pemegang taruh daripada pakar pendidikan kepada ibu bapa, guru-guru dan sektor-sektor swasta, NGO juga. Itu satu tindakan ataupun permulaan yang baik. Kita mengharapkan penglibatan bukan daripada KPM ini, daripada agensi-agensi luar ini, pemegang-pemegang taruh ini terus dilibatkan. Saya ingin melihat pada pandangan saya dan sebagai pemerhati pendidikan, saya mengharapkan keputusan yang dibuat oleh KPM berkaitan dengan dasar-dasar dan pelaksanaan pendidikan ini disambut dengan baik oleh masyarakat, oleh ibu bapa, oleh guru-guru, kerana mereka benar-benar faham apakah tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh KPM. Masalah yang kita lihat sekarang ni, apabila berlaku misalnya isu PBD, ramai ibu bapa yang tidak faham tentang bagaimana pelaksanaan PBD itu berlaku.
Jadi ibu bapa yang tidak faham ni bertanya soalan, banyak mengemukakan isu di media sosial sehingga ia menimbulkan keributan. Pada saya, perkara yang penting dalam libat urus bukan hanya KPM saja mendapat maklumat daripada pemegang taruh, tetapi juga pada masa yang sama KPM juga berinteraksi untuk menyampaikan apakah kefahaman, apakah perkara-perkara yang perlu difahami oleh rakyat, khususnya ibu bapa dan masyarakat. Nela. Okey, baik. Terima kasih. Itu tadi Dr. Anwar Ahmad, pakar pendidikan UPM. Sikit sebanyak kongsikan pandangan mengenai dengan inisiatif KPM untuk melakukan perubahan besar dalam kurikulum sekolah, khususnya melihat kepada tahap persekolahan bermula 2025 dan untuk tahun-tahun akan datang. Terima kasih Dr. Anwar untuk perkongsian itu. Itu saja jam ini untuk fokus minggu depan bersama saya Nala. Kita jumpa lagi. Salam hormat.